A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alaz zalimin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifah wa ma kana minal musyrikin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna muqinun. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-12 dalam surah As-Sajdah yang bermaksud, dan sungguh ngeri sekiranya engkau melihat ketika orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhan mereka dalam keadaan malu dan juga hina, sambil merayu, wahai Tuhan kami, kami telah melihat dan mendengar dengan sejelas-jelasnya akan segala yang kami ingkar dahulu. Maka kembalikanlah kami ke dunia supaya kami mengerjakan amal-amal saleh. Sungguhnya kami sekarang telah yakin. Sadaqallahul azim. Yang dimuliakan Al-Fadil Tuan Pengurusi Surau Ad-Diniyah dan juga Pusat Tahfiz Ad-Diniyah bersama seluruh jawatankuasa pengurusan dan pengimarahan kedua-dua entiti yang sangat memberikan makna kepada warga BBS 2A ini dan kawasan sekitar. Juga yang dimuliakan Al-Fadil Tuan Imam yang telah memimpin dengan sempurna salat berjemaah maghrib kita sebentar tadi. Mudah-mudahan ia membawa kepada suatu kesempurnaan penyerahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kita membina jalan-jalan takwa untuk kita kukuhkan kedudukan diri kita sebagai hamba yang beriman kepada Allah taala sampailah ke saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Juga para jemaah muslimin dan muslimah, juga anak-anak tahfiz yang mudah-mudahan semuanya berada dalam kondisi, dalam keadaan sihat walafiat pada jasad fizikal masing-masing, yang insya-Allah dengan itu akan membawa kepada kesihatan rohani yang akan menyuburkan iman dan mengukuhkan takwa insya-Allah, untuk ia berada dalam keadaan yang sebegitu baik sampailah ke saat kita semua dijemput kembali kepada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur sebesar-besar syukur saya persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan segala nikmat, segala kemudahan untuk saya hadir bersama dengan para jemaah sekalian pada malam ini dalam saya menunaikan tanggungjawab yang dijadualkan untuk saya memimpin para jemaah sekalian dalam kuliah maghrib bulanan pada setiap Ahad yang ketiga pada setiap bulan. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini insya-Allah taala
merupakan pertemuan yang berkati oleh Allah Subhanahu wa taala yang membawa kepada kerahmatan dan keampunan serta keredaan daripada Allah taala yang akan bersama kita insya-Allah. Muslimin dan muslimat, para jemaah yang Allah taala muliakan sekalian. Insya-Allah taala perbincangan kita pada malam ini akan saya teruskan lagi untuk mengupas apa yang disentuh oleh Imam Ghazali rahimahullahu taala dalam membawakan pengertian kepada kita berkenaan dengan khasyatullah. Kita berbicara berkenaan dengan tanda-tanda orang beriman yang takut berdosa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini sekadar ulang kaji ya para jemaah dan anak tahfiz sekalian. Ulang kaji dengan maksud kita nak recall, nak kembali kepada asas pengajian kita. Anak-anak yang berkitab boleh lihat asas kita perbincangan pada muka surat yang ke-111. Di situ berkenaan dengan orang-orang beriman yang akan ke neraka. Mengisi kumpulan yang kedua yang terbentuk di akhirat besok, kata Imam Ghazali rahimahullahu taala, bahawasanya akan terbentuk di akhirat besok 4 golongan manusia. Ini ulang kaji sedikit. Yang pertama ialah golongan yang akan ke neraka dan abadi di situ. Masuk tak keluar-keluar sampai sudah. Siapa mereka? Orang yang tak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Sama ada daripada awal sampai ke akhir hayat mereka, ataupun yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mereka terlucut iman, maka mereka akan ditempatkan di neraka. Ini kumpulan yang paling besar. Kemudian yang kedua yang anda nak lihat pada muka 111 itu, kumpulan orang beriman yang akan dimasukkan ke neraka. Sebab apa? Sebab kata Imam Ghazali, mereka itu mencuaikan soal, mereka itu memperelokkan ataupun mereka mempersembahkan nilai kepada iman mereka. Iman ada tapi tak tahu bagaimana nak beramal. Amal mereka bermasalah. Itu yang menyebabkan mereka berdosa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan merekalah yang dilayakkan untuk masuk kelompok yang kedua, iaitu orang beriman yang akan ke neraka. Kenapa neraka? Sebab mereka itu ada dosa yang tak terampun waktu mereka di dunia. Jadi akhirnya di akhirat besok mereka akan masuk neraka sebagai satu sesi pembersihan kepada dosa-dosa mereka. Timbul persoalan berapa lama mereka di neraka? Sebab mereka beriman. Orang beriman ini akan ke syurga juga akhirnya. Kata Nabi SAW, neraka itu tersedia untuk tempoh semaksimal 7,000 tahun. Kiraan akhirat untuk pendosa-pendosa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksimal. Jadi kita bercerita soal bagaimana nak mengelakkan kita berdosa, dengan harapan kalau sekalipun ke neraka di akhirat besok, biarlah untuk tempoh yang paling minima, paling singkat. Minta tidak, tapi membayangkan kemungkinan untuk ke situ, memandangkan kita ni siapa? Hamba yang hina, banyak dosa, sukar terlepas daripada perkara yang akan mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pun belajar untuk mengenali bagaimanakah kaedah dan cara untuk kita mengelak berdosanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud dia. Agar kumpulan kedua itu, kalaupun kita di situ, biarlah dalam kelompok yang paling sekejap dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, untuk akhirnya dipindahkan ke syurga. Itu kelompok yang kedua. Yang ketiga ada ke depan lagi, anak-anak akan belajar kemudian, iaitu kelompok yang sedikit yang akan dimasukkan ke syurga tanpa menempuh azab neraka. Mereka siapa? Mereka golongan yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Mereka ini ahli ibadah, alim ulama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka akan ke syurga tanpa melalui siksaan neraka. Ini kelompok yang ketiga. Kita mengharapkan di situlah kalau dapat insya-Allah taala para syahadatnya, alim ulamanya, insya-Allah taala, anak-anak hufaz, penghafal Al-Quran, insya-Allah taala. Doa-doalah mudah-mudahan masuk kelompok yang ketiga tersebut, akan terus ke syurga tanpa menempuh siksaan api neraka insya-Allah. Tapi tak ramai, jumlah yang sedikit. Gitu. Yang ramainya yang pergi konsert. Kan? Yang hafal Quran sikit. Berapa ramai anak-anak sini Adiniah? Berapa ramai ni? Berpuluh orang?
21. 21 orang. Dia pergi konsert namanya macam bilis iblis gitu baru ni dekat Bukit Jalil kan. 25,000 orang beratur daripada jam 5 pagi nak beli tiket. Yang tu ramai. Itu ramai. Jadi yang ni tak ramai ni, yang sedikit kumpulan ni yang ketiga, yang akan ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keempat, kata Imam Ghazali, lagi sedikit. Siapa dia? Kelompok yang Allah Taala muliakan lebih daripada kelompok yang ketiga. Siapa dia? Para anbiya, para mursalin, kekasih Allah. Yang mereka itu bukan sekadar masuk syurga, tapi setengah daripada mereka dah tahu dah akan ke syurga waktu mereka masih hidup dekat muka bumi ini. Dan mereka pula dalam syurga, tempat mereka istimewa. Banglo besar dalam syurga, mahligai dalam syurga. Kita dapat syurga pun dah seronok sangat dah. Ni dalam syurga mahligai pula, tempat teristimewa. Allahu Akbar. Sesuai dengan siapa mereka. Ini kelompok yang paling sedikit. Maka kita berbincang dah lama dah, daripada saya ingat dah berbulan-bulan lamanya membincangkan berkenaan dengan perkara yang menyentuh kelompok yang kedua itu, orang beriman yang akan masuk neraka. Sebab apa? Kita bincang bukan bincang bagaimana na'udzubillah bagaimana masuk neraka, tapi bincang bagaimana nak mengelak daripada ke neraka dalam tempoh yang panjang. Gitu perbincangan kita. Maka kita pun berbincang dalam tempoh yang lama tadi berkenaan dengan pertamanya ialah tanda-tanda khasyatullah. Orang beriman yang mereka itu takut berdosa dengan Allah. Anak-anak apa ada catatan kan? Kita bincang satu persatu. Jadi malam ini kita sampai kepada perbincangan berkenaan dengan tanda khasyatullah yang keenam. Apa dia? Orang beriman yang takut berdosa dengan Allah, mereka akan memelihara kaki mereka. Bulan lepas kita bincang orang beriman jaga tangan, pelihara tangan. Mereka pastikan tangan mereka itu merupakan tangan yang terhindar daripada dosa. Jadi kita bincang malam ini para jemaah sekalian berkenaan dengan bagaimana orang beriman itu memelihara kaki, menjaga kaki daripada berdosa, daripada menjadi sebab mereka masuk neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Maka para jemaah muslimin, muslimat, anak-anak tahfiz sekalian, kita berbicara tentang bagaimana kata Imam Ghazali rahimahullahu taala dalam kitab Bidayatul Hidayah berkenaan dengan pemeliharaan kaki itu. Itu kata beliau, yang pertamanya orang beriman akan memelihara kaki mereka agar tidak berdosa dengan cara mereka mengelakkan daripada mereka berjalan menuju ke tempat yang diharamkan oleh syarak. Itu nombor satu mula-mula. Masuk jaga kaki. Daripada kita ni takut berdosa, ialah kita kita pelihara kaki kita daripada melangkah pergi ke tempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mana tu anak-anak? Haram pergi mana? Apa? Disko? Mana-manalah yang haram. Haram ni mana tempat yang memang tak boleh pergi. Sebab apa tak boleh pergi? Sebab kalau pergi ni kita akan terjebak dengan dosa. Tak buat dosa pun jadi dosa lain. Fitnah dan sebagainya. Contoh, anak-anak pergi ke Seri Gombak, pergi ke kedai sport toto. Kalau kedai jual toto tak apa, itu selimut. Ni sport toto. Toto sukan. Gitu. Sport toto. Judi, kedai judi. Gitu. Pergi ke sport toto, contohlah, pergi situ sebab jumpa kawan. Kawan kita pun haru juga. Kan buat appointment, WhatsApp, jumpa kat Seri Gombak kat mana? Sport toto. Allah. Banyak tempat sport toto dia ajak jumpa. Apa jadi? Di tempat yang tak elok ni. Perbuatan situ perbuatan haram. Tempat orang berjudi. Apa jadi? Anak-anak para jemaah sekalian, kita terdedah kepada fitnah. Hari ni, zaman sekarang, zaman fitnah. Tengah-tengah jumpa kat situ, orang kenal, budak tahfiz, berserban, berkopiah, berjubah macam ni, duduk sport toto, ambil gambar, viral dekat media sosial, dekat Facebook, dekat Instagram, dekat TikTok. Budak tahfiz main toto. Kan habis cerita. Haru jadinya. Rosak. Orang nak cari jahat ni mudah aja. Nak memburukkan orang mudah aja. Benda tak samana pun tak tahu ujung pangkal akan diviralkan untuk memburukkan perkara yang tidak sepatutnya diburukkan.
Yang kawan tu pula pergi situ jumpa kawan je, bukan apa pun. Tapi dibuat cerita, kononnya pelajar tahfiz membeli nombor ekor. Itu dia. Jadi ini antara contoh bagaimana kita diharamkan untuk melangkah ke tempat yang tidak syar'i. Tempat yang diharamkan oleh Allah Ta'ala untuk apa? Menjaga kaki kita daripada menyebabkan kita berdosa. Gitu. Jadi kalau straightforward tadi, maknanya pergi tempat yang haram untuk buat kerja haram, itu yang paling tak boleh. Tadi yang Ustaz sebut tadi anak-anak, itu contoh bagaimana kalau tak buat benda haram pun, pergi tempat yang diharamkan kita pergi, kita terdedah kepada perkara-perkara yang akan mengundang dosa kepada kita. Di lingkungan dosa itu jadi besar. Orang fitnah, kita marah, kita balas balik, lama-lama jadi gaduh dan segalanya. Banyak kesan-kesan negatif yang kita wajar tinggalkan. Maka sebab itu perkara-perkara ini kena jaga. Sebab itu kata Imam Ghazali yang pertama tadi, hindarkan kaki daripada melangkah ke tempat yang diharamkan oleh syarak. Boleh faham tu? Jadi kita jangan begitu. Kedai, tempat berjudi, tempat minum arak, tempat hiburan yang melampau. Macam baru ni lah, dah sebut tadi kan, konsert dekat stadium apa nama, Aziata, Bukit Jalil. Buat apa pergi? Buat apa pergi situ? Nak dakwah kepada artis? Tempat lain tak ada ke? Pilih situ pula. Contohnya, tak payah pergi. Tak payah. Sebab apa? Kita mendedahkan diri kita kepada dosa yang kita tak boleh jangka dan segalanya. Maka lawan kepada tempat yang berdosa, tempat yang diharamkan tadi para jemaah sekalian, ialah kita sentiasa usahakan kaki kita melangkah ke tempat yang akan mengundang segala kebaikan daripada Allah Ta'ala, keampunan Allah, rahmat Allah, redha Allah. Itu kita nak. Jadi ayuh langkah kaki ke tempat yang macam tu. Ke mana tu? Contohnya ke surau, ke masjid. Melangkah je sini, insya-Allah Ta'ala tersedia dalam langkahan kita itu perkara-perkara yang disebutkan tadi. Kita melangkah gugur dosa-dosa kecil, masuk ke rumah Allah, solat berjemaah, dengar kuliah sampai ke akhir. Allahu Akbar. Sentiasa dalam rahmat Allah Ta'ala. Melangkah ke sini, tak keluar daripada sini hingga selesai waktu isyak. Sebab apa? Memberikan peluang kepada diri masing-masing untuk bersama dengan majlis ilmu. Nabi kata apa? Ini ialah taman-taman syurga. Raudhah min riyadil jannah. Taman-taman syurga. Duduk dalam taman syurga. Ramai juga yang tak suka sebenarnya. Tak suka. Taman syurga tak suka. Dia tak apa nak gemar untuk berada berlamaan dalam rumah Allah Ta'ala dengan kuliah tazkirah dan sebagainya. Ada pula hari ni yang jenis yang bukan cakap tak suka datang, dengar pun tak boleh. Marah, kecoh. Pasal apa? Surau pasang speaker, dengar ceramah, dengar kuliah, dengar tazkirah. Mengamuk dia, tak boleh. Dia bambu pihak pengurusan surau, dia hentam surau dan sebagainya. Pasal apa? Pasal mengganggu ketenteraman awam. Masyarakat majmuk haru biru, tuan-tuan sekian. Allahu Akbar. Dahlah awak tak nak melangkah ke rumah Allah, gugurkan dosa, meraih pahala, meraih rahmat Allah, meraih keampunan Allah, redha Allah. Orang buat suatu usaha nak sebarkan kebaikan bagi yang tak dapat datang, dengar dekat rumah masing-masing, dimarahnya pula. Kan hari ni berlaku kan? Allahu Akbar. Apa jenis manusia ni? Dia konsep dia macam inilah, kita kena faham. Hidup kita ni orang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau tak boleh buat baik, jangan halang orang buat baik. Ada orang ni tak reti nak buat baik. Dia tak reti nak buat baik, dia marah, dia halang orang buat baik. Apa jadi? Tak reti nak cakap. Lepas tu saya bawa tadi, hadirin sekian, para jemaah sekian, ayat 12 surah As-Sajdah. Allah cerita kepada kita apa dia? Jenis manusia ni yang waktu hidup tak reti dia orang baik, tak reti nak buat baik, esok depan Allah Ta'ala di akhirat dia akan merayu dengan Allah Ta'ala. Tadi ayat tadi kan, minta dengan Allah Ta'ala supaya apa? Supaya beri peluang nak balik semula ke dunia. Ya Allah, sekejap aja, tak lama, 5 minit cukup, 5 minit je. Ya Allah, kau tim dengan Allah Ta'ala. Bukan macam itulah.
Sebab apa? Nak balik semula ke dunia, nak buat amal soleh. Habis umur awak dah berpuluh tahun kat dunia, awak buat apa? Buat perkara jahat, menyekat dakwah, menghalang orang buat baik, cerca orang buat baik, kutuk orang buat baik dan sebagainya. Dah ada diri tu tak baik. Ni Allahu Akbar, masalah. Allah Ta'ala sebut tu dalam Quran. Orang macam ni akan menyesal besok minta depan Allah Ta'ala dikala mereka dah faham apa kesudahan orang yang macam tu. Tempat mereka yang kita bincang ni sekarang ni, neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Takut, ngeri tengok apa yang berlaku kata Allah Ta'ala. Minta dengan Allah Ta'ala, berilah peluang Allah nak balik sekejap untuk buat amal soleh. Ada ke dapat? Tak dapat pada jemaah sekian. Sebab hukum kitaran fitrah yang Allah tetapkan jemaah sekian, lepas dunia akhirat. Dah ada akhirat, dunia tak wujud lagi. Dunia ni ialah alam sebelum adanya akhirat. Dah ada alam akhirat, alam dunia tak wujud lagi. Jangan minta Allah tak akan beri dah. Menyesal tak sudah. Itulah yang akan ke neraka. Bincang gini pun ada orang marah juga ni. Apa ni ustaz? Asyik sebut neraka je. Saya ada pengalaman orang saung saya tengah cakap macam ni lah. Neraka, neraka, neraka. Dia angkat tangan, dia bangkit. Ustaz, udah-udahlah tu, asyik neraka je. Saya kata bila pula asyik nerakanya, baru kali ni ya sebut. Takut benar ke pasal apa? Kan? Kenapa takut sangat? Kita bincang ni bukan kita bicara soal kita ni ahli neraka, dah. Kita bincang untuk mengelak jadi ahli neraka. Ini muhasabah. Neraka ngerinya macam tu, seksa azabnya macam itu. Nak ke tak nak? Kalau tak nak, inilah perbincangannya. Mengelak daripada ke situ di akhir esok, di akhirat besok. Gitu pada jemaah sekalian. Jadi kita balik pada tadi, bagaimana kita jadi orang beriman kepada Allah Ta'ala. Kita berikhtiar untuk tidak ke neraka. Pertama, soal tadi menjaga kaki. Jangan kita melangkah ke tempat yang diharamkan oleh Allah Ta'ala untuk kita melangkah pergi ke situ. Dan gantinya disebut tadi jemaah sekalian, pergi ke tempat yang dianjurkan oleh Allah Ta'ala untuk kutip pahala sebanyak mungkin, di mana kita akan diberikan segala kelebihan, kebaikan, pahala oleh Allah Ta'ala. Seumpama datang ke surau, datang ke masjid, majlis ilmu, bertandang untuk rapatkan ukhuwah, mahabbah sama muslim dan sebagainya. Itu cara kita orang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Gitu. Jadi bila begitu keadaan, kita faham kita nak cari pahala dengan kaki kita. Kaki yang sama nak dielakkan agar tak memberi dosa kepada kita. Gitu. Itu yang pertama. Jangan melangkah pergi ke tempat yang diharamkan oleh syarak. Boleh anak-anak boleh faham Yang kedua, saya nak terangkan begini soal tempat yang diharamkan itu, kalau yang straightforward tadilah, tempat judi, yang tempat minum arak, tempat orang buat maksiat yang melampau dan segalanya. Juga kita nak sebut, nak bagi faham, jangan pergi ke tempat yang memungkinkan kita melakukan perkara-perkara yang menyumbang dosa kepada kita. Tempat bukan diharamkan, tapi kita jangan biasa ke tempat sebegitu dengan cara kita menguruskan diri secara yang tak tepat. Contoh macam inilah bagi faham mudah. Pasar malam, tempat diharamkan syarak ke pasar malam? Dah, okey, tak ada masalah pasar malam. Tak pasar malam pasar waktu malam. Gitu. Dia bermula jam 5.30 petang, berakhir 10 malam. Itu pasar malam. Lain tak ada. Pasar pagi jual ikan, lain cerita. Ni pasar malam. Dia jual goreng-goreng, makanan dan segalanya, kan? Kegemaran rakyat Malaysia. Nak sebut begini, pasar malam kita di Malaysia, bila waktu puncak dia? Waktu paling ramai orang bila? Anak-anak, bila waktu ramai orang dekat pasar malam? Ustaz, kami tak pergi pasar malam, kami surau je. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Nak jawab tak kerti, tak pernah pergi, tak ada pengalaman pasar malam. Dahsyat, hebat dia orang ni, ya Allah. Kau tak kenal pasar malam? Tenganga. Pasar malam apa tu Ustaz? Kuih apa tu? Allah, hebat. Kau tak kerti, hebat. Gini. Soalan Ustaz tadi anak-anak ialah bila waktu orang paling ramai pasar malam? Jawapannya ialah waktu maghrib hingga isyak. Setuju?
Setuju? Sebab pernah sampai pasal malam tu, setuju tu. Pernah sampai sebenarnya tapi tak nak ngaku. Tak apa, pergilah, bukan haram. Nak sebut dia tak haram, tapi pengurusan diri kita untuk ke tempat yang diharuskan. Contoh tadi pasal malam. Jadi yang jadi masalah apa dia? Kalau ramai orang pergi pasal malam pada waktu yang singkat untuk ibadah khususiyah, waktu maghrib, maknanya maghrib sampai ke isyak. Contoh kalau sekarang maghrib 7.25, isyak pukul berapa? 8.35, kan? Lebih kurang 8.35 isyak. Kita ada sejam 10 minit. Gitu. Maghrib ke isyak. Sebab tu kita sekejap je sekarang ni. Solat maghrib habis, tengok sekarang tengah-tengah sembang kuliah dah 8.23. Sehari habis waktu. Tapi waktu tak boleh teruskan lagi, haram. Gitu. Kan dah masuk isyak dah, kena solat isyak pula. Okey, jadi pasal malam kalau pergi time puncak kadang-kadang menyebabkan kita berdosa. Sebab apa? Begini, biar kita nampak. Bila ramai manusia, paling tidak kita akan berasak-asak di tempat yang sempit. Pasal malam macam tu dia punya keadaan dia. Sempit, orang ramai. Seronok dah. Anak-anak memang jawab tak seronok. Tapi public umum kata seronok Ustaz. Pasal apa? Dapat impit-impit. Dapat impit-impit. Ni dosa. Ikhtilat. Hubungan lelaki perempuan tak jaga. Kan? Nak ngelak macam mana dah ramai sangat. Gitu. Maknanya mendedahkan diri kepada dosa. Jadi kalau tak nak berdosa, jangan pergi waktu puncak. Pergi bila? 5.30 petang boleh, 6 petang boleh, lepas isyak boleh, tutup pukul 10. Contoh. Apa? Ikhtilat. Tak terjaga. Apa lagi yang paling parah? Kemungkinan tertinggal solat maghrib. Sejam 10 minit je, tak lama. Sampai dekat maghrib, pak kereta ataupun motor agak jauh daripada lokasi pasar malam. Sebab orang ramai, kena menapak jauh. Kan? Cari, karipap pusing tak jumpa. Karipap je. Kenapa? Kan? Cari tak jumpa. Tak ingat mana gerai karipap. Acik karipap tu kat mana? Tak jumpa. Orang ramai sangat. Pusing dah dekat 8 suku. Baru jumpa. Alhamdulillah. Nampak karipap. Senyum. Orang queue pula. Saat dia kejap makcik tengah goreng yang baru punya. Yang lama dah habis. Tunggu 8.30. Isyak pukul apa? 8.35. Karipap punya pasal. Burn maghrib. Dia kata apa? Tak apalah, sekali-sekala. Karipap punya pasal. Dosa tak? Dosa. Takkan ada hukum, tak apa, boleh jamak dengan isyak sebab karipap punya pasal. Ada ke? Mana ada? Tak ada. Contoh. Ini kita beri contoh untuk membayangkan dosa-dosa yang mungkin terhasil dalam soal pengurusan diri kita. Kaki kita melangkah ke tempat yang membebankan kita untuk mengelakkan dosa, akhirnya berdosa. Gitu maksudnya. Jadi akhirnya terdedah kepada dosa. Jadi orang beriman, kita bincang, dia mengelakkan benda macam tu. Bermaksud bahawa kita yang faham tak akan pilih waktu yang salah untuk ke tempat yang dibenarkan syarak. Pasal malam boleh pergi, ya. Waktu bila? Di luar waktu puncak. Dah sebut tadi, sebelum maghrib, lepas isyak. Itu waktu dia. Gitu. InsyaAllah, okey, tak ada masalah. Tempat bukan haram pun. Ini cara orang beriman. Tapi orang tak beriman ataupun orang yang imannya tak dijaga tu, kita bincang yang kulangan kedua tu, mereka akan pilih macam tu. Seronok punya pasal dan segalanya, akhirnya mereka terjebak dengan dosa yang tak dijangkakan oleh mereka. Tapi mereka tak rasa bersalah. Ini masalah orang yang tak menjaga diri mereka dengan terjebak dengan dosa yang sebegitu. Para jemaah muslimin sekalian. Jadi itu yang pertama berkenaan dengan kaki kita melangkah ke tempat yang diharamkan oleh syarak ataupun pengurusan diri kita ke tempat yang dibenarkan oleh syarak sehingga menyebabkan kita berdosa. Pertama. Yang kedua, kata Imam Ghazali rahimahullahu taala, jaga kaki daripada melangkah kepada pemerintah yang zalim. Jangan melangkah pergi kepada pemerintah yang zalim. Apa maksud dia? Pergi untuk bersekongkol bersama. Pergi mungkin untuk tujuan dakwah, tarbiyah, islah, nasihat, lain cerita.
Dimaksud pergi melangkah, kita nak bersama dengan kemungkaran yang dilakukan oleh mereka. Ada sandaran hukum di sini, rujuk kepada ayat 113 surah Hud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Sadaqallahul azim. Kata Allah Ta'ala, dan jangan engkau cenderung hati kepada orang yang zalim, nanti kamu akan disentuh oleh api neraka. Apa maksud dia? Tadilah, jangan bersengkongkol, jangan pergi, jangan buat perjanjian, jangan buat apa-apa benda dengan pihak yang memang zalim itu. Sebab apa? Kita mendedahkan diri kepada sambaran api neraka. Kalau berani, sila. Kau kadang katakan, tak apalah Ustaz, api neraka sikit je. Ada Kau ada yang macam tu lah. Alah, saya tak kisah, sekat api neraka tu apalah sangat. Ada ke? Amboi kebalai macam ni. Tak ada. Tak berani kita. Sebab apa? Ini amaran keras daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang kita maksudkan tadi ialah jangan bersekongkol dengan pemerintah yang zalim. Huraiannya, apa yang dikatakan sebagai pemerintah yang zalim? Siapa mereka? Zalim itu ialah mereka yang meninggalkan Allah Ta'ala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam pemerintahan mereka. Sebab apa? Pemimpin di atas, mereka kena ingat ada lagi atas mereka. Siapa? Allah dan Rasul. Jadi kalau mereka tinggalkan dua di atas itu, merekalah pemimpin yang zalim. Tapi kalau yang di atas itu pemimpin, mereka mendakap segala hukum hakam, melaksanakan hukum hakam milik Allah dan Rasul, merekalah pemimpin yang paling baik, yang akan ke syurga di akhirat besok. Yang itu kita kena bersama dengan mereka. Kita bincang sekarang yang zalim, yang menolak Allah dan Rasul. Apa nak buat? Persoalan menjaga kaki ini, kata Imam Ghazali, jangan melangkah pergi kepada mereka untuk bersekongkol dengan mereka. Sebab apa? Ulang balik ayat tadi, kita akan mendedahkan diri kita kepada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Tu. Jadi orang beriman ni dia kena faham. Kena faham gitu. Jangan sesekali kita rasa seronok untuk bersama akan merancang dan segalanya dengan pemerintah yang menidakkan Allah Ta'ala dan Nabi SAW dalam pemerintahan mereka. Itulah satu perkara yang akan menyebabkan kita berdosa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bertempat di neraka dalam akhirat besok. Na'udzubillah. Jemaah sekian, kemudian yang ketiga, Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala menjelaskan kepada kita berkenaan dengan larangan kita menggunakan kaki tadi agar tak berdosa. Jangan kita melangkah pergi kepada orang kaya yang soleh dengan sebab kita ini cenderung kepada kekayaannya. Faham tu? Itu yang nombor 3. Nombor 2 tadi kepada pemerintah, pemimpin yang zalim. Yang ketiga, kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, jangan pergi kepada orang kaya yang soleh tetapi kita pergi kepadanya dengan sebab kekayaan dia, bukan kesolehan dia. Boleh faham saya kata tu? Ni orang kaya yang soleh, orang kaya yang baik pun kita tak digalakkan untuk kita berdampingan dengan mereka kalau tujuan berdampingan dengan mereka itu dengan sebab kekayaan dia. Kalau berdampingan dia sebab soleh dia, tak apa. Gitu maksudnya. Ini satu perkara yang sangat-sangat ditekankan Nabi SAW. Tak boleh kita cenderung kepada orang yang macam tu. Sebab apa? Sebab ada masalah. Kekayaan-kekayaan ini akan melalaikan kita. Nabi SAW menyebut dalam sepotong hadis yang berbunyi, man tawadha'a li ghaniyyin salihin zahaba thulutha dinih. Sedangkan Nabi SAW bermaksud sesiapa yang merendahkan dirinya kepada orang kaya yang soleh kerana kekayaannya, maka telah hilanglah 2/3 daripada agamanya. Allahu Akbar. Ingat tu kita, kata Nabi SAW, kalau kita merendahkan diri kita, kita menghadap, berdamping dengan orang kaya yang baik, tapi dengan sebab kita berdamping itu dengan sebab kekayaan dia, bukan dengan sebab baik soleh dia, kita, kata Nabi SAW,
telah hilang 2/3 daripada agama. Pasal apa gitu? Sebab kita terdedah kepada bahaya yang sangat banyak. Bahaya apa dia? Bahaya kecenderungan kepada dunia. Dunia ni menipu daya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, kata Allah Ta'ala. Dunia ni tak ada apa-apa melainkan tipu daya semata-mata. Jadi soal kekayaan dan segalanya, kalau kita cenderung kepadanya, kita tertipu. Tertipu itu membawa kepada, kata Nabi SAW, kehilangan 2/3 kelebihan kita hidup sebagai orang beragama dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan cari pasal. Gitu maksudnya. Jadi maksudnya di sini ialah jangan kita latih dan biasakan diri kita untuk melangkah kepada orang-orang yang kaya. Kalau kita tak dapat manfaat akhirat daripada kaya dia tadi, tak payah. Buang masa je. Gitu maksudnya. Jangan anak-anak saya buat contoh. Mungkin pernah buat contoh juga. Kalau berulang minta maaf lah, contoh yang sama. Dulu-dululah, zaman-zaman dulu, zaman-zaman bujang dulu. Sekarang tak bujang dah. Zaman bujang dulu pernah berkhidmat dengan orang kaya. Yalah, kita adalah sebab ada permintaan untuk bertugas di rumah orang kaya, mengajar anak-anak mereka lah. Anak orang kaya tadi mengajar fardu ain dengan Al-Quran. Pergilah hamba Allah ni bertugas di rumah orang kaya. Kaya sungguh. Kaya sungguh. Hujung 90-an tu, masa tu hujung 90-an, tahunnya, rumahnya masa itu bernilai 8 juta. Malah sekarang berapa harga gagak? Hujung 90-an 8 juta, lah ni berapa harga gagak? Oh ya Allah, 16 juta ke 20 juta kan nilai kediaman dia. Mau tak macam tu? Rumah 4 tingkat, ada lift, ada basement parking, ada menara, ada kolam renang, ada court tenis. Tu dia. Guard dia 4 orang. Guard 4 orang. Depan 2, belakang 2. Guard BBS 2A 2 orang. Tu pun palang naik tak turun-turun. Ini rumah si biji, guard 4 orang. 4 guard ni saya tahulah sebab saya hidup dalam tu, bertugas, tapi tak lama, 3 bulan je. 4 tu Gurkha, tahu Gurkha? Nepal. Oh, guard Nepal, tahu Nepal. Bukan Apple lah, Nepal. Dia ni memang straight. Oh, memang straight sungguh. Sami'na wa ata'na. Tu sikap dia. Kalau bos dia, majikan cakap AA lah dia, tak kurang dah. Memang dia sanggup mati demi tugas. Ni Gurkha. Dahsyat. Bayar mahal lah. Mana dia ni kalau jadi guard, orang majikan bayar dia mahal, lebih pada yang lain. Sebab dia tak akan tidur, tak akan apa, dia akan gitu. Gitu. Jadi nak beritahunya, saya bertugas di rumah yang macam tu. Guard Gurkha 4 orang, depan 2, belakang 2. Tak cukup dengan Gurkha 4 orang, 2 ekor anjing. Sungguh. Seekor depan, seekor belakang. Allah. Kita fikir, ya Allah, dahsyat rumah ni, security dia. Dalam guard Gurkha, anjing pula bulldog. Ya Allah. Kan? Bertugas dalam itulah, mengajar fardu ain anak-anaknya. Nak sebutnya bahawa mula-mula dia minta, ada pihak yang minta lah mengajar di situ, membayangkan keluarga ni soleh. Kita pun naklah menyambung dakwah, tarbiyah. Benda baik kan? Apa salahnya? Gitulah. Tapi lama-lama bila tak ada elemen tu, soleh tu, fikir aku ni buat apa kat sini? Dakwah tak jalan macam ni. Takut cenderung kepada habuan duniawi. Situ tempat berfikir tu. Sebab yang soleh tak ada. Mau nak ada. Saya mengajar ni rumah orang kaya, Datuk Seri, isteri Datin Seri. Datuk Seri jarang ada. Yalah, biasalah. Datin Seri ada, memang ada kat rumah. Tapi waktu saya mengajar, waktu maghrib ke isyak, macam ni lah. Datin Seri pakai short je, singlet short, goyang lain macam. Ya Allah, kita ni Allah. Datin kau macam tu. Dunia kehidupan haru biru. Saya kata haru biru. Ya Allah. Anak-anak pun samalah. Ngajar pula anak-anak dara masa tu. Anak dara, cakap betul. Anak perempuan umur 15-16 tu yang saya mengajar. Anak-anak sekian. Allah. Mula-mula mengajar, dia tanya, Ustaz,
Boleh ke pakai macam ni? Pakai macam mana? Dia nak ngajar fardu ain ni, pakai skirt dengan t-shirt. Saya kata apa? Tak boleh lah awak nak belajar fardu ain dengan Quran. Lagu ni tak boleh. Baju kurung tak ada. Astaghfirullahalazim. Kau ada apa? Toto. Toto pun toto lah. Sibuk dengan toto belajar Quran fardu ain. Haru betul. Kan? Ini. Kaya baju tak ada. Allah, penat sedih. Saya tak tahan 3 bulan je. Saya fikir mula berfikir soal matlamat dakwah, tarbiyah, kesian keluarga ni nak kena repair. Lama-lama saya fikir apa? Tentang aku kena repair. Aku saya mengalah, bye-bye, saya lari. Tak sanggup. Ada ceritanya lebih kurang macam itulah. Sebab kita kemungkinan masa itu saya fikir, saya punya kecenderungan hati saya kepada kekayaan dia. Maaflah sebut dia bayar lebih lah. Sebab dia pun berkemampuan. Dia beri berapa yang dia rasa dia boleh beri. Itulah dia punya kelebihan dia. Maka saya kena berfikir, saya nak cari apa sebenarnya? Nak cari haban duniawi sebab kaya dia, ataupun nak cari matlamat akhirat, nak tarbiyah, nak islah, nak dakwah. Tapi tak mampu, tak boleh. Saya kalah. Duduk dalam rumah macam tu, kata tak boleh. Lama-lama mengalah, tamatkan perkhidmatan dengan sendirinya. Jangan pandang bab dunia. Itu nak sebutnya. Jadi pengalaman sendiri. Lama dulu. Jadi memang sedih lah. Kan, sebab terpaksa tinggalkan peluang dakwah. Tapi itulah, bila lihat kembali apa yang dihidangkan depan mata itu, rasa memang tak boleh. Dan alhamdulillah, Allah bagi kesempatan, peluang untuk mutaakhir ni cari maklumat. Zaman sekarang kan mudah kan, zaman maklumat ujung jari ni, cari maklumat. Ingat balik keluarga tu macam mana, ingat nama-nama dia, cari kok segala ruang medsos yang ada. Alhamdulillah dapat terus mereka siapa sekarang. Allahu Akbar. Salah seorang anak yang Ustaz ajar tuan anak dulu, ayah dia Datuk Seri, Mak Datin Seri, anaknya Datuk sekarang. Orang kaya, dia kahwin dengan artis pula, dapatlah macam tu. Tapi lifestyle dia, gaya hidup dia, Masya Allah. Allah. Saya kata apa? Sebaik aku tak lama kat rumah tu. Itu jawapan dia. Tengok keadaan sekarang, Allahu Akbar. Gitu. Tapi itulah hakikatnya. Kaya tak? Kaya. Tapi tak mencapai piawaian yang sepatutnya. Dan kita bicara tadi soal kita yang melangkah ke tempat yang macam tu kena berhati-hati. Sebab apa? Kemungkinan kita menempatkan diri kita dengan suatu suasana dosa. Nanti yang saya fikir tu, kalau saya bertahan kat situ, saya tak ada bagi kuliah malam ni kot. Kan? Tak adalah macam ni, tak adalah. Mungkin hanyut gitu dan sebagainya. Sebab dah biasa, benda macam ni kadang-kadang berlaku. Asal bermula dengan baik tapi dirosakkan oleh orang-orang yang macam tu, akhirnya tenggelam dalam kekayaan mereka, bersama dengan mereka. Na'udzubillah. Ini nak ceritanya bagaimana Nabi SAW pesan kepada kita, jangan cenderung kepada orang-orang yang kaya. Walaupun dia baik, kalau cenderungnya kita ialah kepada kayanya mereka. Itu yang baik. Yang saya beritahu tadi, yang tak baik, yang tak soleh, lagilah tak boleh. Gitu maksudnya. Jadi inilah 3 perkara yang Imam Ghazali huraikan kepada kita berkenaan dengan menjaga kaki, supaya kita jangan berdosa dengan sebab kaki kita. Gitu. Maka nak buat rumusannya ialah bahawa kita yang memahami perkara ini, kita dengan cara mudah usahakan untuk kaki kita sentiasa memberi ruang kepada kita untuk mendapat pahala. Melangkahlah, pergilah ke rumah Allah. Itu yang terbaik. Kan? Paling baik. Sebab apa? Kita membina hubungan dengan Allah cara yang paling sempurna. Hablum minallah. Yang kedua, binalah hubungan dengan manusia, hablum minan nas, dengan melangkah kepada sahabat-sahabat kita, saudara seagama kita, anak-anak kepada ibu ayah, melangkah kepada mereka. Ada masa balik dan sebagainya, dakap mereka, cium mereka, minta maaf mereka, mohon restu mereka sebagainya. Ini langkahan kaki yang akan memberikan pahala yang banyak kepada kita. Elakkan yang tadi-tadi itu, cerita pasal konsertnya dan sebagainya, tempat-tempat yang hiburan, orang ramai, pasar raya, hari ni kan mall. Bukan tak boleh, sekali-sekala ialah nak macam mana hidup sekarang. Tapi jangan dilazimkan diri dengan macam tu. Sebab apa? Kita bimbang dosa akan berlaku
kadang-kadang tak disangka-sangka. Gitu maksudnya. Wallahu ta'ala wa'alam. Jadi cukuplah sekali itu untuk pertemuan kita malam ini dalam kita membincangkan kita yang beriman, ikhtiar kita untuk mengelakkan berdosa dengan cara kita menghidupkan khasyatullah, takut berdosa dengan Allah Ta'ala, dengan kita menjaga kaki daripada menjadi sebab kita berdosa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi insya-Allah Ta'ala pertemuan yang akan datang akan kita bincangkan pula berkenaan dengan kenapa kata para ulama orang beriman mereka itu tak takut berdosa dengan Allah. Ini pun satu perkara juga dibincangkan dalam panjang lebar. Beriman tapi tak kisah berdosa dengan Allah. Sebab apa? Ada sebab-sebab dia. Jadi kita akan bincang insya-Allah dalam pertemuan kita yang akan datang dengan izin daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala wa alam. Terima kasih banyak-banyak sahabat-sahabat, para muslimin yang sudi bersama sampai ke akhir, khas juga pada anak-anak tahfiz yang bersama-sama sampai ke akhir. Mudah-mudahan apa yang dilontarkan tadi merupakan perincian kepada asas ilmu oleh Imam Ghazali, memberikan manfaat kepada kita insya-Allah taala. Dan juga saya mohon maaf anda bicara saya silap, kelemahan saya, namun ada kebaikan, kembalikan ucapan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala wa a'lam. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma ij'al jama'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.